Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan kesempatan untuk kita hadir dalam majlis ilmu sebagaimana yang telah kita bincangkan. InsyaAllah kita akan mulakan pengajian iaitu dalam bidang fiqh, yang mana kita akan ambil satu kitab yang kita kenal dengan Matan Al-Ghayatu wat Takrib, ataupun biasa kita kenal kalau dekat pondok ataupun mana-mana institusi pengajian, biasa juga disebut dengan Matan Abi Suja'. Sama, kita sebut Matan Abi Suja' ataupun Matan Al-Ghayatu wat Takrib. Dua-dua itu adalah kitab yang sama. Baik. Yang keduanya, selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi insya-Allah pada pertemuan kali pertama ni kita akan berkenalan sedikit dengan kitab ini dan siapa pengarang kitab ni. Jadi sebagaimana kita sebutkan tadi, kitab ni iaitu kitab tentang fiqh, dan nama kitab yang diberi ialah Matan Al-Ghayatu wat Takrib dan juga dikenal dengan Matan Abi Suja'. Siapa pengarang kitab ini? Pengarang kitab ini iaitu Al-Qadi Abu Suja'. Abu Suja' ataupun Abi Suja'. Itu nama gelaran, nama yang dikenal. Siapa nama sebenar beliau? Kita akan tengok dalam kitab ini. Dalam mukadimah ini terjemah Al-Qadi Abi Suja'. Siapa Al-Qadi Abi Suja'? Siapa Abi Suja' ni? Abi Suja' iaitu huwa Al-Qadi. Dia adalah qadi ataupun hakim. Syihabuddin, nama sebenar dia Syihabuddin, iaitu Ahmad bin Al-Husain. Nama dia ni Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Abu Suja' Al-Asfahani. Nama dia panjang kan, tapi disingkat kita kenal dia dengan gelaran Abu Suja'. Al-Asfahani, daripada Isfahan. Isfahani Iran. Kalau sekarang ni Iran. Ahadul fuqaha asy-Syafi'iyah. Dia merupakan salah seorang fuqaha ataupun ahli fiqh dalam mazhab asy-Syafi'i. Wulida rahimahullahu taala, kan? Beliau dilahirkan pada tahun 533 Hijrah dan kemudian meninggal dunia pada tahun 593 Hijrah. Jadi umur beliau ni 60 tahun. Lahu minal kutub. Dia banyak menulis kitab. Beliau banyak menulis kitab, antaranya yang pertama Al-Ghayatu fil Ihtisar, iaitu kitab ini, wa huwa al-ma'ruf, yang ia lebih dikenal Matan Abi Suja', iaitu dengan gelaran Matan Abi Suja' fil fiqh asy-Syafi'i, dalam menerangkan fiqh asy-Syafi'i. Kemudian beliau juga pernah mengarang kitab Syarah Al-Iqna' fi Furu'is Syafi'iyah, kan? Iaitu kitab Al-Iqna', syarah terhadap kitab Al-Iqna'. Ini adalah kitab yang besarlah. Alladzi allafahu Al-Qadi Al-Mawardi. Kitab Al-Iqna' tu dikarang oleh Imam Al-Mawardi, kemudian disyarahkan ataupun dijelaskan kitab tersebut oleh Abi Suja'. Itu antara karya-karya Imam Abi Suja'. Baik, kita masuk dalam mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, iaitu dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengasihi dan Maha memberikan rahmat kepada hamba-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkenaan tentang lafaz alhamdulillah, kalau kita belajar kitab-kitab lama, biasanya tok-tok guru ataupun ustaz-ustaz, beliau akan menjelaskan, mereka akan mensyarahkan bahawa alhamdu ataupun pujian, ini pujian ni ada beberapa macam ataupun ada beberapa jenis.
Dan segala pujian ini dia terbahagi kepada 4, kan. Yang pertama, pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Allah sendiri, sebagaimana dalam uh, surah ataupun dalam satu ayat yang disebutkan subhanalladzi asra, kan. Subhanalladzi asra, Allah Subhanahu Wa Taala memuji zatnya sendiri. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh pujian yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memuji zat Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Kemudian pujian yang kedua iaitu pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, kan. Kemudian pujian yang ketiga iaitu pujian daripada hamba terhadap hamba, maksudnya daripada manusia terhadap manusia yang lain ataupun terhadap ciptaan Allah yang lain. Itu yang pujian yang ketiga. Contohnya kita puji kawan kita, kan. Kita puji ayah kita, kita puji ibu kita. Itu contoh pujian daripada hamba terhadap hamba. Dan pujian yang keempat, pujian terakhir, iaitu pujian daripada hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dalam wirid kita, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu contoh kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikat daripada keempat-empat pujian ini, iaitu segalanya adalah hakikatnya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita memuji mak ayah kita, kita memuji ahli keluarga kita, kita memuji guru kita, kan. Tetapi hakikatnya semua pujian-pujian tersebut lillahi rabbil alamin. Segala-galanya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi Tuhan bagi sekalian alam, kan. Itu. Jadi itu penjelasan tentang lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang seterusnya, pengarang kitab ini iaitu Imam Abi Syuja menyebutkan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi tahirin wa sahabatihi ajmain. Beliau juga berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas keluarga baginda Nabi dan juga ke atas para sahabat semuanya, kan. Jadi ini adab para ulama, kan. Mereka menulis kitab, mereka menulis satu-satu karangan, mereka akan memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian mereka akan sebut Alhamdulillahirabbil alamin, dan kemudian mereka akan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara yang boleh kita contoh, kita boleh ikut. Maksudnya setiap kita nak bercakap dalam majlis yang rasmi ataupun kita nak menulis sesuatu perkara, kita boleh ambil berkat sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para alim ulama ni, iaitu kita mulakan dengan basmalah, kemudian kita sambung dengan alhamdulillah dan kita sambung dengan selawat. Itu contoh. Maksudnya kita ni beradab dan kita nak cakap tu benda yang baik, kan. Ini. Baik, kemudian qala al-Qadi Abi Syuja Ahmad bin Al-Husin bin Ahmad Al-Asfahani, telah berkata, iaitu Abi Syuja, iaitu Ahmad bin Husin bin Ahmad Al-Asfahani, yang mana dia ni berasal daripada Isfahan ataupun Iran. Sa'alani ba'dul asdiqa hafizahumullahu ta'ala, telah bertanya kepadaku sebahagian para sahabat-sahabatku, kan. Jadi beliau ni bercerita, dulu kawan-kawan aku pernah bertanya, pernah meminta daripada diriku an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala mazhabil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa yang sahabat-sahabat tu minta? Sahabat-sahabat Abu Syuja ni, dia minta kepada Abi Syuja untuk buat satu ringkasan dalam bidang fiqh dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi sahabat-sahabat ni kenal lah Abi Syuja ni, kehebatan beliau macam mana, kealiman beliau macam mana. Jadi sahabat-sahabat tersebut mereka meminta Abi Syuja untuk membuat ringkasan terhadap fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i, kan. Fi ghayatil wariwanuhu fi ghayatil ihtisar wa nihayatil ijaz, kan. Ringkasan yang mana ringkasan tu ringkasan yang mudah dan
uh, orang kata yang paling mudah untuk difaham. Jadi sahabat-sahabat tadi tu minta tolong buat satu ringkasan dalam ilmu fiqh dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yang mudah difahami. Tujuannya apa? Liyaqruba 'alal muta'allim darsuhu, untuk memudahkan ataupun untuk mendekatkan para guru ni dalam mengajarkan kitab tersebut. Wa yashula 'alal mubtadi hifdzuhu, dan memudahkan bagi para pemula untuk menghafalnya. Pemula, maksud pemula ni orang yang telah tengah belajarlah, orang yang masih belajar. Macam kita sekarang ni, kita masih lagi belajar. Jadi mubtadi disebut sebagai mubtadi, orang yang baru belajar. Hifdzuhu, untuk menghafal kitab. Jadi tujuannya supaya apa, kitab yang ringkas ni mudah untuk dipelajari oleh guru dan juga mudah untuk dihafal oleh murid. Jadi kalau pergi ke mana-mana pondok, biasanya sebelum kita belajar, kita akan baca dulu beberapa muka surat dan kita akan hafal, kan, hafal kitab, kan, bukan sekadar hafal Quran, dia hafal kitab, hafal matan, kan. Biasanya dia akan buat macam tu. Tujuannya apa? Supaya mudah untuk faham dan mudah untuk ingat dalil-dalil yang ada dalam kitab ini, kan, itu. Kemudian wa an aksira fihi minat taqsimat wa hasril hisab, kan? Dan juga dalam kitab ini terbahagi kepada beberapa bahagian, kan? Nanti kita akan tengok ada banyak bab-bab yang telah dipecahkan dalam kitab ini oleh pengarang kitab. Fa'ajabatuhu ila dzalika taliban bis-sawabi raghiban ila Allah Ta'ala. Fa'ajabtuhu, maka aku memenuhi permintaan para sahabat-sahabatku tadi. Ila dzalika taliban lis-sawab raghiban ila Allah. Maka Imam Abi Syuja' ni dia buatlah kitab ni untuk menjawab permintaan daripada sahabat-sahabat dia tadi. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari lis-sawab, taliban lis-sawab, mencari pahala, raghiban ilallah, kan, mencari pahala dan juga mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fit taufiqi lis-sawab, kan, supaya mendapat taufik, mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dikehendakinya ia amat maha berkuasa. Wa bi'ibadihi latifun khabir, dan terhadap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala sungguh amat berlemah lembut dan khabir, amat mengetahui segala perkara yang terperinci. Baik, jadi itu adalah mukaddimah tentang kitab ini, dan kita tahu bahawa secara kesimpulannya terhasilnya kitab Matan Al-Ghayat wa Taqrib ataupun kitab Matan Abi Syuja' ni adalah sebenarnya permintaan daripada para sahabat Imam Abi Syuja'. Dan akhirnya Imam Abi Syuja' karang kitab ini dengan tujuan mudah-mudahan kitab ini mudah digunakan oleh para guru dan mudah untuk dihafal oleh para pelajar. Dan insya-Allah pada pertemuan yang seterusnya nanti kita akan masuk dalam Kitabut Taharah, iaitu kitab ataupun bab tentang bersuci. Jadi setakat itu sahaja. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li walidina wa li walidikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.